Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya sihat di dalam jagaan Allah SWT. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka ingin menyintai Allah, maka ikut dan turutilah jalan baginda Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengasihi kamu semula setelah kamu mengasihi Dia. Tak cukup dengan Allah sayang kita, bahkan Allah ampun dosa kita. Bahkan Dia merahmati kita di atas apa yang kita panjatkan cinta kepada Dia. Maka cinta kita itu dibalas dengan cintanya yang tidak dapat kita mengira, dan hebatnya cintanya kepada kita sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di hujung ayat tersebut Allah sebut Wallahu Ghafurur Rahim. Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kalau nak cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikut jalan-jalan yang dah ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, untuk Allah merahmati dan menyayangi kita. Maka dalam hal kita nak jadi orang yang dicintai Allah ni, banyak jenis orang yang dicintai Allah. Sini saya sempat mencari sebanyak 8 dalil yang boleh menunjukkan Allah cinta kita. Kalau kenal 1, 2, 3, 4, lega. Kenal satu pun jadilah. Kalau tak kenal langsung, bahaya kita. Jadi antaranya, kalau di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah Ali Imran, wa kata wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang yang pertama. Orang yang pertama yang Allah cinta kepada dia, iaitu orang yang melakukan kebaikan di dunia ni. Dia buat baik kepada siapa-siapa saja pun di dunia ni, sama ada makhluk, sama ada manusia, sama ada siapa-siapa pun, dia berkelakuan baik. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi ketika mana menceritakan tentang hal keadaan syurga, Nabi kata inna fil jannati ghurafan. Nabi kata sesungguhnya syurga ini ada bilik-biliknya. Bila Nabi cerita kata syurga ni ada bilik-biliknya, Nabi cerita apa yang ada di dalam bilik-bilik syurga tu. Termasuk Nabi cerita ada bidadari, ada makanan yang indah, ada perhiasan dan cantik hiasan di dalamnya, dijadikan dinding-dindingnya daripada emas dan permata. Itu dicerita oleh baginda Nabi. Apa berlaku? Faqama a'rabiyun, bangun seorang Arab Badui, tanya kepada Rasulullah. Tanya terus. Bila sahabat di kalangan Arab Badui ni tanya kepada Rasulullah, dia tanya apa? Ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Ni untuk siapa ni? Yang hang cerita syurga ni macam ni, syurga ni ada bidadari, syurga ni ada makanan macam ni. Ni untuk siapa? Lalu baginda Nabi SAW jawab, liman atabal kalam, untuk orang yang cantik tutur katanya, orang yang baik cakap. Maknanya bila orang itu bercakap baik, dia adalah di kalangan manusia yang disayangi Allah. Sehingga Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maknanya orang yang berbuat baik di dunia ni, apa sekalipun di dunia ni, kalau dia berkelakuan baik ataupun tutur katanya yang baik, dari sama ada tutur katanya ataupun perbuatannya, maka dia akan digolongkan bersama-sama dengan orang yang baik, maka dia dicintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dicintai Allah dengan kelakuan dan perbuatan kita yang baik tersebut. Allahumma ja'alna minhum, insya-Allah. Baginda Nabi SAW jawab lagi, tak cukup dengan orang yang cantik tutur katanya, bahkan Nabi kata wa at'ama ta'am, kepada orang yang selalu menjamu orang makan, dia juga masuk syurga. Ni tuan-tuan, semalam ni ada makan? Tak ada kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin lah lepas ni, kalau rajin lah, kalau ada berkemampuan, tuan-tuan pergi beli nasi lemak kat mana, letak kat luar, habis semayang isyak orang pakai ambil sebiji, semukui. Tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan dapat jaminan syurga yang dijanjikan Allah atas kita kan? Yang ketiga, kata Nabi SAW, iaitu manusia-manusia dalam keadaan wa'ada masyam, selalu berpuasa, rajin puasa. Puasa sunat rajin, puasa tasu'a rajin, puasa Ashura rajin, puasa Yaumul Arafah rajin, dia rajin puasa. Puasa Isnin Khamis dia rajin puasa, dia selalu berpuasa, maka dia disebut sebagai wa'ada masyam. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini orang baik. Yang keempat, iaitu wasalla bil-lail wan nasu bin-niyam. Nabi kata, iaitu solat malam kamu di saat ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Itu adalah perbuatan yang baik dan dia sangat dicintai Allah. Ni empat-empat ni semua orang yang dicintai oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang baik, kita kena berebut, kita kena rebut empat-empat benda ni untuk ada di dalam jadual kehidupan harian kita, supaya kita jadi manusia orang yang baik, yang disayangi Allah SWT. Ini satu. Kalau sempat kan, ada 8. Ada 8. Yang kedua, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-76, Allah sebut fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang kedua, orang yang paling dicintai Allah iaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ini senang, senang pun tak senang juga. Susah nak jadi orang takwa ni tuan-tuan. Jadi bila kita jadi orang yang bertakwa, maka Allah menyintai kita. Tak cukup dengan Allah menyintai kita, bahkan disebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahkan Allah terima amalan kita sebab kita orang yang bertakwa. Amalan yang diterima Allah iaitu amalan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. Bermaksud kepada kita, berusahalah jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab bekalan yang paling terbaik untuk kita nak dibahagiakan di alam barzakh, untuk kita nak dimuliakan sampai ke syurga, maka kita adalah orang yang bertakwa. Cuba tuan-tuan tengok dalam satu ayat Quran dalam surah Az-Zumar, Allah cerita tentang satu rombongan orang-orang yang bertakwa nak masuk syurga. Apa jadi pada dia? Allah kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ketika mana satu rombongan geng-geng orang yang bertakwa sampai di pintu syurga, lalu pintu syurga itu terbuka, terbentang luas kepada mereka untuk dimasukinya. Lalu malaikat yang sambut kedatangan mereka ini menyatakan dan mengatakan kepada ahli syurga ini, salamun alaikum tibtum. Salamun maksudnya sejahtera ke atas kamu, maka selamatlah kamu.
betul maksudnya kamu orang yang baik-baik semua. Fadkhuluha khalidin, masuklah dalam syurga ni, kamu kekal selama-lamanya. Bila geng-geng syurga, geng-geng yang bertakwa ni masuk ke dalam syurga, lalu dia tengok nikmat, dia tengok segala apa yang Allah janji kepada dia, dia rasa betul. Dia rasa memang yakin, memang betul apa yang Allah pernah cakap sewaktu hidup di dunia dulu. Dia pernah baca Quran, Quran cerita macam ni, Quran cerita macam ni tentang hal ehwal syurga. Dia masuk syurga, dia tengok-tengok betul. Apa kata dia? Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Kata ahli syurga yang bertakwa tu, segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya kepada kami. Betul Allah ni, benar janji dia. Tak cukup dengan betul apa yang dia janji itu sebut. Faham betul, saya dah sebut bahasa utara dah ni. Ya. Allah sebut, Allah rakam kata-kata ahli syurga ni, segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya. Tak cukup dengan benar janjinya, bahkan wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Maka engkau memberi pilihan kepada kami supaya kami bebas nak memilih pintu mana yang kami nak masuk ke dalam syurga Allah SWT ni. Lalu Allah jawab, fa ni'ma ajrul amilin, itulah nikmat atas amalan yang kamu amalkan sewaktu hidup di dunia dulu. Kamu bersusah payah pukul 4 pagi, jegir mata, bangun dan solat untuk bertemu dengan aku. Kamu hadir ke dalam majlis ilmu walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan tak apa nak sihat. Kamu hadir juga dalam majlis ilmu, kamu mendapat. Jadi inilah Allah sebut ganjaran orang yang beramal, maka dia bahagia di sana. Memanglah di dunia ni, dalam keadaan kita ni, dalam keadaan yang macam-macam ujian, tetapi di sana membuktikan hasil ujian yang telah kita berjaya lalui. Dengan jayanya, maka kita akan mendapat kejayaan yang kekal abadi di sana. Ada orang tanya kita duk buat hidup di dunia ni macam-macam. Orang lah ni orang duk cerita pasal Palestin, kan? Saya pun forum untuk Palestin ni, Solidarity Palestin ni, ada 5 masjid, kan? Forum pun sama ya, moderator yang sama, partner pun yang sama, panel seorang lagi pun sama. 3 orang ni kami pergi jelajah habis masjid. Berapa cerita pasal Solidarity Palestin semalam di Masjid Al-Madaniyah USJ 19. Tuan-tuan dia kisah sekalian, orang tanya kita, Ustaz, pasal apa tak hantar tentera Malaysia pergi sana? Tentera Malaysia kita ni tidur ke? Tu pantang dengar tu, kan? Marah kita. Kita bagi tahu tentera kita boleh pi. Kita dah siap lama dah nak berperang ni lama dah, kan? Cuma kita tak cari peperangan itu berlaku pada negara kita. Tetapi kalau mai peperangan tu, kita tidak akan patah ke belakang, kan? Itu tuan-tuan baca ayat Quran, Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Allah kata, apabila datang musuh kamu, kamu jangan lari, bahkan kamu jangan mencari, kata. Jadi maknanya bila datang sahut seruan tersebut. Tapi bila orang tanya kita, Ustaz pasal apa tak hantar sana, kita kata kita tak ada kekuatan untuk sampai ke sana. Bukan kekuatan dari sudut persenjataan, tak. Yang tu dah cukup hebat. Cuma kita nak lepas pi mengikut saluran ataupun perjalanan dari sudut udara, dari sudut lautan, kita tak lepas. Sebab kita tak ada geng, tuan. Di negara Arab pun mereka tak ada geng. Mereka sedang mencari, nak tunggu siapa nak mula dulu. Tak ada, tuan. Orang Islam tak kuat. Tak kuat sampai jadi macam tu. Biar padahal sebelah negara pun, tuan, hantar pi roket pun sampai, kan? Tapi tak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, jadi bila kita tak boleh nak sampai ke sana, tuan-tuan jangan anggap
jihad kita tu batal terus. Kita ada lagi jihad, iaitu jihad dari sudut harta yang kita hantar ke sana. Yang paling mustahak kita hantar apa tuan-tuan? Kita hantar doa. Seluruh orang Islam sedunia mendoakan rakan kita yang berada di Palestin. Jadi ini satu solidariti kita kepada rakyat Palestin supaya Allah datangkan pertolongan yang hebat kepada tentera Islam di Palestin. Tuan-tuan jangan lupa doa. Kita doa apa selalu tuan-tuan di negeri Selangor kita ni? Kita doa apa? Tuan-tuan tengok, petikkan doa. Allahumma inna naj'aluka fi duhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Power doa tu tuan-tuan. Doa tu apa yang boleh kita ambil kesimpulan daripada doa? Antaranya yang paling piau sekali maknanya, wahai Allah, kau kucak-kacirkan pakatan mereka. Kucak-kacir kan, lintang pukang habis. Penakut semua ada tuan. Penakut tuan. Tuan-tuan tengok je Israel itu macam tu. Dia penakut tuan. Sebab tu orang-orang rakyat Palestin dia berani walaupun budak, dia berani berhadapan kan. Tunggu dengan batu ni tuan-tuan, nak baling batu ya. Walaupun kekuatan yang tu, tetapi mereka berani. Sebab apa? Israel cuak tuan-tuan. Macam itulah bahasa sekarang ni yang orang guna. Tuan-tuan dan puan-puan jaga sekalian. Jadi maknanya itu selingan kita untuk kita nak cerita tentang Palestin itu. Jadi tuan-tuan tak payah duk buat rusuhan depan Mindef, tak payah. Kenapa tentera Malaysia tak payah? Baru ni ada orang buat rusuhan depan Mindef. Gesak Panglima Angkatan Tentera Malaysia suruh hantar tentera ke Palestin. Tak payah tuan. Jadi maknanya kalau ada geng daripada OIC ataupun PBB yang mengizinkan untuk kita sampai ke sana, kita pergi kan. InsyaAllah. Saya pun nak pergi insyaAllah dengan izin Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Jadi maknanya yang kedua, tanda Allah cinta kepada kita iaitu orang yang bertakwa. Adapun yang ketiga, Allah SWT pernah menyebut di dalam satu ayat Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat 222. Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut dia cinta kepada orang yang rajin bertaubat kepada dia. Kita ni tuan-tuan, maknanya sesiapa yang rajin hidup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sayang dia. Taubat ni kena hari-hari ke Ustaz? Ya, hari-hari. Ke nak tunggu seminggu sekali Ustaz? Silakan. Kalau tahu mati tu bila, boleh buat seminggu sekali. Masalahnya kita tak tahu. Nabi SAW pernah bagi tahu kepada kita. Nabi kata, innaka la tadri masmuka ghadan. Nabi kata, kamu takkan tahu siapa nama kamu pada esok hari. Hari ini nama kita sebagai orang yang sihat, besok mungkin nama kita sebagai orang yang pesakit. Hari ini nama kita sebagai orang yang cukup hidup dalam keadaan ada kelapangan masa, boleh main surau ni. Satu hari nanti, mungkin besok, kita adalah orang yang sangat-sangat busy tuan-tuan. Hari ini kita orang yang ada duit, orang yang ada harta. Boleh jadi esok kita adalah orang yang sengsara, tidak ada harta. Maknanya kita tak tahu apa nak jadi esok. Bila kita tidak tahu apa nak jadi esok, maka bersegeralah di dalam keadaan kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Ada satu kata-kata daripada Sa'ad bin Hilal. Dia kata, walaupun manusia itu jahat, walaupun manusia itu tidak mau taubat kepada Allah, tetapi dosa dan segala apa jenis dosa yang ada pada diri dia, Allah tidak menghalangkan 4 rezeki kepada hamba-hambanya. Cuba tuan-tuan tengok baiknya Allah SWT ni. Bila manusia tu jahat sekalipun, jahat ni teruk sangat bahasa kan. Kata apa? Nakai lah, nakai. Bila manusia tu penuh dengan dosa, kemudian tak nak taubat kepada Allah, Allah masih kekalkan 4 nikmat kepada dia. Apa 4 nikmat tu? Kata Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala anhu,
Katanya, la yahjubu anhu rizqa. Allah tidak menghalang untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya walaupun dia seorang pendosa kepada Allah. Bagi juga rezeki. Tak apa, bagi rezeki. Tak semayang, tak apa, rezeki dapat. Sembah Tuhan lain, tak apa, bagi juga rezeki. Allah hebat, dia sayang kita. Yang kedua, la yahjubu anhu sihah. Allah tidak menghalang untuk memberi kesihatan kepada hamba-hambanya. Dia bagi sihat. Tak semayang pun dia bagi sihat, tak baca Quran pun dia bagi sihat, tak infak pun dia bagi sihat, tak bangun malam pun dia bagi sihat, tak apa lagi, tak infak pun dia bagi sihat, tak main surau pun dia bagi sihat. Ini tuan-tuan, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yadhhiru alaihi dzamb. Allah tidak menzahirkan dosa kita supaya tidak diketahui oleh siapa-siapa. Dia tak tunjuk pun dosa kita. Kita pun tak tahu di kalangan kita ni apa kita buat dosa hari ni. Semua tak tahu. Cuba kalau malam ni Allah kata, malam ni saja di surau An-Najahiyah aku pamerkan dosa semua orang yang hadir di surau An-Najahiyah, termasuk meja Ustaz Naim. Hang kenal kan? Ada satu skrin TV atas kepala ni duk tunjuk persen dosa saya hari ni apa-apa. Tuan-tuan semua pakai duk tengok dosa saya. Tengok-tengok Ustaz Naim punya dosa 99.9%. Ui, banyaknya dosa Ustaz. Duk cakap depan tu seorang-seorang. Saya pula tengok dosa pakcik-pakcik yang duduk ni. Tengok ada seorang 5% saja dosa. Masya Allah, hebat. Mungkin dia duduk tu sambil berzikir, sebab tu hilang habis dosa dah. Tengok seorang lagi 2.5% saja, tuan-tuan. Masya Allah. Agak-agak tuan-tuan yang duk tengok saya sekarang ni, dosa di atas kepala saya ni duk tulis 99.9%. Tuan-tuan nak tunggu lah. Balik kan? Balik lah. Ustaz pun teruk dosa dia hari ni. Dia duk cakap dengan kita, dia lebih teruk daripada kita. Kita lebih baik daripada dia. Balik. Kita pergi mengeteh dulu kot. Roti canai sekeping jadi lah. Tuan-tuan. Tapi Allah simpan. Tak cukup dengan Allah simpan, bahkan dia marah siapa-siapa dia pergi cerita tentang keaiban saudara dia, tentang dosa. Dia marah. Dia tak bagi kita sebarkan, dia tak bagi kita cerita tentang hal ehwal dosa orang. Dia tak bagi. Sebab apa? Dia sendiri punya hal untuk ampun dan untuk membiarkan kita yang berdosa ni. Dia boleh ampun. Dia boleh azab kita dengan sebab dosa. Dia boleh azab kita dengan sebab apa yang kita lakukan di dunia ni. Kita baca dalam surah Luqman ayat 33. Allah kata apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Allah kata, wahai manusia. Manusia ni termasuk semua. Hang Islam ke, hang tak Islam ke, hang non Muslim ke, masuk kan? Kan tak bagi cakap kafir kan? Jadi maknanya Islam ke tak Islam ke, dengar elok-elok ayat Quran ni kata apa? Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutilah kamu satu hari nanti ibu ayah tidak dapat menolong anaknya yang akan dikenakan azab atas dosanya, mak pak tak dapat tolong satu hari nanti. Begitu juga seorang anak tak dapat membantu ibu dan ayahnya yang dibawa dosa ketika mana bertemu dengan Allah, lalu Allah azab ibu dan ayahnya, anak tak dapat tolong. Allah sebut ayat selepasnya, inna wa'dallahi haqqa. Allah kata, apa yang aku janji tadi benar dan pasti akan berlaku. Maknanya tuan-tuan, nak tolong bila? Tolong sekarang. Waktu kita berada di dunia ni, tolong ibu ayah kita, doakan dia supaya Allah ampun akan kesalahan dia di dunia dan di akhirat kelak, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang rajin bertaubat kepada Allah, Allah memuliakan dia, bahkan Allah sayang dia. Bila manusia tu reti buat bagi Allah cinta kepada dia, reti buat apa yang Allah suka kepada dia, maka Allah sayang dia dan Allah cinta dia. Bila Allah cinta dia, dia dapat apa?
dia dapat segala-galanya, tuan-tuan. Bila dia dapat segala-galanya, maka dia bukan hanya dapat di dunia, tetapi dia akan mendapat segala-galanya di dunia dan di akhirat kelak. Sebab itu orang kata, ada satu riwayat menyatakan, sesiapa yang ada Allah, maka dia ada segala-galanya. Tetapi kalau manusia itu tidak ada Allah, maka dia hilang segala-galanya. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Adapun yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang sabar. Sabar ni susah, tuan. Cerita sabar ni memang susah. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 146, Allah sebut, wallahu yuhibbus sabirin. Allah kata, sesungguhnya Allah cintakan kepada orang-orang yang sabar. Sebab itu tuan-tuan, orang yang sabar ni, kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab Muhimmah karangan Syekh Daud Al-Fatani. Saya dah baca kitab tu, tuan-tuan, ada 4 masjid. Saya dah ulang baca kitab tu, kuliah bulanan saya. Kitab tu cerita sabar ketika mana kita melakukan kebaikan itu mudah, daripada sabar kita melakukan maksiat kepada Allah. Apa maksud? Kita duduk tengah semayang, imam baca surah As-Sajdah pagi tadi, contoh. Sabar dah tuan-tuan? Sabar. Tahu dah surah Sajdah ni panjang sikit, jadi sabar. Diam kita. Sabar. Sabar di dalam ketaatan. Tuan-tuan pula duduk dalam kuliah malam ni, sabar duduk dengar saya cakap seorang-seorang. Tunggu masa yang nak cakap balik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun tak cakap. Diam dengar. Ustaz ni ya ke? Tuan-tuan cakap dalam hati. Jadi maknanya dalam keadaan kita sabar di dalam ketaatan itu mudah, tetapi sabar di dalam kemaksiatan itu sukar sekali. Disebut lagi di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani, sabar untuk menanggung azab di dunia itu mudah, daripada sabar engkau nak menanggung penderitaan di dalam neraka itu sangatlah sukar. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi ketika mana didatangi Jibril alaihissalam. Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Jibril datang dalam keadaan yang tak seperti biasa. Bila dia datang dalam keadaan rupanya yang sedemikian, rupanya macam tak ceria. Rasulullah tanya kepada dia, wahai Jibril, kenapa wajah kau sedemikian? Jibril jawab, aku datang kali ini wahai Rasulullah kerana Allah suruh aku khabarkan kepada kamu bahwasanya neraka sudah dipanaskan Allah SWT. Nabi tanya, siapa yang jadi penghuni neraka tu wahai Jibril? Jibril kata, neraka ni ada 7 tingkat. Yang paling bawah orang munafik, atas sikit orang Yahudi, atas sikit orang Nasrani, atas sikit orang Majusi, sampailah tingkat yang kedua disebut oleh Jibril AS. Cuma tingkat pertama tak disebut oleh Jibril. Jibril diam. Rasulullah tanya, tingkat yang pertama tu untuk siapa? Jibril tak nak cakap. Rasulullah tanya lagi, tingkat yang pertama tu untuk siapa wahai Jibril AS? Lalu Jibril AS jawab, tingkat yang pertama itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi pengsan serta-merta disebabkan mendengar khabaran Jibril bahwasanya tingkat yang pertama itu ialah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi ni tuan-tuan, dia tak mau kita susah. Diri dia ni, biar diri dia susah. Yang penting dia tak mau tengok umat dia susah. Cerita pengorbanan Nabi ni tuan-tuan hebat. Nabi waktu nak meninggal, waktu nak wafat pun Nabi kata, segala sakit mati umat aku tu biar aku tanggung seorang. Nabi tak mau kita susah. Sebab apa? Dia bersusah diri dia sampai dia nak tanggung penderitaan umat dia, sehingga dia nak tengok kita ni senang-senang saja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sayang kita. Tu ya. Dia tak cukup dengan sayang, bahkan dia cinta kepada kita dan dia rindu nak bertemu dengan kita.
Mudah-mudahan Allah SWT pasakkan dalam hati kita untuk menyintai baginda Nabi SAW melebihi segala-galanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasihan sekalian, bila dalam keadaan tersebut, ini disebut dalam satu kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qutubi. Ketika mana Nabi SAW bangkit di alam mahsyar nanti, dan kita pun bangkit di alam mahsyar nanti, waktu itu kita akan melihat baginda Nabi sedang sujud kepada Allah SWT. Nabi sedang sujud kepada Allah. Sewaktu Nabi sujud kepada Allah, Allah berfirman, Allah sebut kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad." Panggunglah kepalamu wahai Muhammad. Minta apa yang kau nak minta daripada aku. Tuan-tuan tahu baginda Nabi minta apa? Dia minta syafaat untuk diberikan kepada umat-umat dia. Sebab apa dia minta syafaat? Untuk dia nak bagi syafaat kepada umat-umat dia, dia nak selamatkan umat-umat dia yang berada di dalam neraka Allah. Dia tak mau kita rendah, dia tak mau kita susah. Lalu Allah bagi dua pilihan, suruh pilih salah satu. Allah kata, "Wahai Rasulullah, aku boleh selamatkan umat engkau sebahagiannya, sebahagian lagi aku azab dalam neraka." Yang ini pilihan yang pertama. Adapun pilihan yang kedua, aku bagi syafaat kepada engkau wahai Rasulullah, dan engkau bebas nak selamatkan siapa pun umat engkau di dalam neraka. Pilih yang mana? Nabi pilih yang mana? Nabi pilih yang kedua. Nabi minta syafaat kepada Allah SWT supaya diberikan kepada umat dia. Sahabat Nabi tanya, "Kepada siapa yang kau nak bagi syafaat ni wahai Rasulullah?" Nabi cakap, "Aku nak bagi syafaat ni kepada hamba Allah di kalangan umatku yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Yang tu aku nak bagi syafaat. Adapun orang yang soleh, orang yang bertakwa, mereka masuk ke syurga dengan amalan mereka yang dihasilkan dengan rahmat Allah SWT daripada amalan tersebut, maka mereka masuk ke syurga dengan amalan mereka." Masuk. Orang yang rajin beramal soleh, selamat dia. Cuma orang yang dalam keadaan melakukan kemurkaan di dalam kehidupan ini, maka Allah akan berikan syafaat tersebut kepada baginda Nabi SAW untuk menyelamatkan kita. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian, iaitu orang yang kelima yang dicintai Allah. Siapa dia? Iaitu orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Sebut, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah menyintai orang yang suka bergantung harap kepada Allah SWT. Itu maksud tawakal, bergantung harap kepada Allah SWT. Dia buat sesuatu benda, dia serah diri kepada Allah. Dia buat sesuatu benda atau usaha dia, kemudian dia serah diri kepada Allah. Dia duduk di rumah dia, dia kunci pintu malam-malam, dia kunci pintu pagar malam-malam, kemudian dia serah kepada Allah untuk menjaga dan memelihara rumah dia. Itu tawakal. Ada setengah orang kata, "Ustaz, saya tak kunci pintu rumah saya, Ustaz, saya tawakal." Itu bukan tawakal, Ustaz. Yang tu cari penyakit nama dia. Dia biar rumah dia terbuka, terpelahang buka. Itu bahasa orang tahu. Dia biar rumah dia nganga luah pintu, kemudian dia tawakal. Itu tak betul. Ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia menunggang unta. Sampai jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, "Hang dah ikat unta hang?" Sahabat ni kata, "Aku tak ikat, aku bertawakal kepada Allah." Nabi kata, "Ikat dulu, lepas tu baru tawakal." Dia patah balik, dia ikat, kemudian dia berjumpa Rasulullah. "Aku dah ikat, kemudian aku tawakal." Yang itu baru betul. Maknanya buat dulu, azam dulu, usaha dulu, lepas tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya manusia yang selalu bertawakal kepada Allah ini dicintai oleh Allah SWT. Siapa-siapa pun. Dia buat amal soleh pagi, petang, siang, malam ni tuan-tuan. Lah kali sebelum dia lena, sebelum dia tidur malam ni, dia serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan aku hari ni.
Mudah-mudahan apa nak jadi aku pada malam ni, apa nak jadi aku pada esok hari, aku bertawakal kepada Allah atas amalan aku yang aku kerjakan. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan-amalan aku. Tawakal. Maka Allah cinta kepada orang yang bertawakal ni, tuan-tuan. Kemudian yang keenam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah cintai kepada orang yang keenam ni siapa dia? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cintakan kepada orang yang adil di dalam pemerintahannya. Allah sayang dia. Kalau dia seorang ayah yang adil kepada anak-anak dia. Kalau dia seorang pemimpin, dia seorang YB, pemimpin yang adil kepada rakyat-rakyat di bawah pemerintahan dia. Ni orang adil ni, tuan-tuan, Allah cinta dan Allah dengar apa yang dia ukilkan. Tuan-tuan dikasih sekalian, saya nak cerita bab adil ni, tuan-tuan. Kita duk dengar di Palestin duk berlaku macam-macam ni, tuan-tuan. Bumi Palestin itu, tuan-tuan, nanti akan dibawa oleh satu pemerintahan, iaitu yang diperintah oleh khalifah yang bernama Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun ke bumi Allah ni. Dia akan menjadi pemimpin Islam sedunia. Dia bukan pemimpin OIC, tuan-tuan, tak. Dia pemimpin Islam sedunia. Satu dunia ni dia lead Islam di dalam dunia ni. Dia memimpin dengan seadil-adilnya, tuan-tuan. Dia ikut apa? Dia ikut acuan apa? Dia ikut daripada Al-Quran, dia ikut daripada hadis Nabi. Pemerintahan dia berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi Allah Isa alaihissalam. Tuan-tuan, kerja dia turun ke bumi Allah ni termasuk dia akan membunuh Dajjal. Itu yang pertama. Kerja dia juga dia akan bersama-sama dengan orang Islam sehingga di akhir hayat dia sempat bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, tuan-tuan. Di mana dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj? Di Palestin sekarang ni, yang tengah duk bergelorak ni, tuan-tuan. Di situ dia akan bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu dia bersembunyi di belakang bukit, tuan-tuan. Apa jadi kepada dia? Ini dicerita dalam kitab Bahrul Madhi karangan Syekh Idris Al-Mabawi, tuan-tuan, dalam hadis syarahnya. Bila dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, nak cerita bahawasanya kekuatan seorang pemimpin yang adil ni, lalu dia berdoa kepada Allah, semua doanya Allah makbul. Bila dia tengok Ya'juj dan Ma'juj, lalu dia berperang dengan apa, tuan-tuan? Dia berperang dengan apa? Dia berperang dengan doa, ya, tuan-tuan. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, matikan Ya'juj dan Ma'juj ni, wahai Allah. Matikan seluruh tentera Ya'juj dan Ma'juj ni. Allah datangkan apa? Allah datangkan ulat. Ulat ni, tuan-tuan, main tenggek di leher ni, tuan-tuan. Semua tentera Ya'juj dan Ma'juj ada seekor ulat ni, tuan-tuan, bertenggek dekat leher ni. Bila tenggek ni, tuan-tuan, mati habis semua. Orang-orang yang dikatakan tentera Ya'juj dan Ma'juj ni mati habis. Silakan. Tunggu sebentar. Sila duduk dan jangan lari.
Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila Nabi Allah Isa AS melihat Dajjal, melihat Ya'juj dan Ma'juj sedemikian, maka bergelimpangan mati habis tentera Ya'juj dan Ma'juj ni dengan sebab doanya Nabi Allah Isa AS. Apa berlaku setelah mati habis bergelimpangan tentera Ya'juj dan Ma'juj ni? Maka orang Islam ketika itu mengadu kepada Nabi Allah Isa, suruh mendoakan supaya diangkat jenazah-jenazah Ya'juj dan Ma'juj ni, supaya jangan ada lagi di bumi ini. Maka Nabi Allah Isa AS mendoakan kepada Allah SWT sekali lagi. Lalu Allah datangkan burung untuk mai ambil seorang demi seorang daripada tentera Ya'juj dan Ma'juj ni, maka dihilangkan daripada muka bumi Allah SWT ni, tuan-tuan. Ini kekuatan doa, tuan-tuan. Sebab itu doa ni kita jangan rasa satu benda yang biasa. Doa ni adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Kita tidak ada kekuatan lain, tetapi kita ada satu kekuatan yang terus direct kepada Allah SWT, yang lebih maha berkuasa daripada segala-galanya. Maka bila kita sampai dan kita panjatkan kepada Allah, maka Allah pasti mustajab dan pasti mendengar apa yang kita ukirkan itu, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang berlaku di Palestin tu, mengharapkan kita mendoakan mereka, tuan-tuan. Walaupun kita tak boleh sampai di sana, tuan-tuan hantarlah apa yang boleh sampai di sana untuk kebahagiaan dan kemenangan orang Islam di sana, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, sikit lagi tuan-tuan, nak habis dah. Satu lagi. Perkara yang seterusnya, yang keenam, yang ketujuh, iaitu orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Ada satu ayat Quran, Allah tanya kepada kita sekalian dalam surah As-Saff. Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai orang yang beriman, nak tak aku tunjuk kepada kamu beberapa perkara yang boleh kamu lepaskan diri kamu daripada terkena azab dengan neraka ni. Lalu Allah sebut kamu yang pertama ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dulu. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu. Kita disuruh untuk berjihad di Palestin. Sebab tu tuan-tuan, di Palestin ni Allah jadikan bumi untuk berjihad. Supaya apa? Supaya nanti bila kita dibangkitkan di hadapan Allah, Allah ada alasan. Kalau kamu nak mengaku kamu tak pergi jihad, salah kamu. Sebab aku dah sediakan medan untuk berjihad di Palestin. Apa yang kamu jadi untuk sampai ke sana? Tak ada alasan kita. Kita kata, wahai Allah, kami dah subur tapi Malaysia ni tak boleh pergi. Kami hantar segala apa keperluan ke sana dah, wahai Allah. Melalui jihad harta kami dah hantar dah. Selesai. Tak cukup dengan itu, Allah tanya lagi, apa yang kamu buat untuk nak jadikan satu kemenangan kepada orang Islam di sana? Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan kata doa dah. Tuan-tuan kata kita hantar bantuan pun dah hantar bantuan dah. Cuma boikot belum. Boikot, tuan-tuan. Boikot. Tuan-tuan, kerugian yang berlaku di sana. Siapa dia yang rugi? Zionis, Israel. Sewaktu peperangan daripada 7 Oktober sampai ke hari ini, 20 hari, dalam tempoh 20 hari, kerugian menjangkau $50 bilion sebanyak 20 hari. 20 hari. Lepas rugi. Ni dah sampai ni hari ni, tuan-tuan, satu hari kerugian 1.3 bilion. Satu hari rugi. Rugi apa? Sebab mereka guna pakai habis apa-apa duit, apa-apa segala bantuan untuk disalurkan dan diguna pakai untuk memerangi kita di sana. Kita di Malaysia, kita sokong pula apa-apa segala yang berkait rapat dengan Israel. Kita rugi, tuan-tuan. Biar tu sekarang ni boikot, tuan-tuan.
Boleh boikot? InsyaAllah. Ustaz kata boikot, Ustaz pun sama apa. Lagi tuan-tuan perlu cari saya. Tuan-tuan ni kasih sekalian. Jadi maknanya sekadar mana yang boleh kita boikot, boikot. Boikot. Tuan-tuan dan puan-puan ni kasih sekalian. Bahkan di sana juga, cerita sikit. Di sana juga tuan-tuan, mereka hidup dalam keadaan kucak-kacir di sana. Bahkan Allah tidak akan mententeram mereka. Sebab apa tak tenteram? Doa kita ni power ni tuan-tuan. Sampai kita doa hari-hari kepada mereka, kita sampaikan doa ni, kita sebut, wahai Allah, kucak-kacirkan mereka, patahkan pakatan mereka, hancur leburkan segala kesatuan mereka. Itu doa kita. Mereka tidak akan aman. Sebab doa-doa yang kita ukirkan sampai ke sana. Sebab tu tuan-tuan, teruskan berdoa. Mudah-mudahan ada kebaikan kita kepada mereka dan kepada orang Islam kita di sana tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk akhirnya, iaitu yang ke-8, iaitu Allah cintakan kepada orang yang bersih tuan-tuan. Bersih maksudnya apa? Dia hidup dalam keadaan pakaiannya bersih dan suka benda-benda yang bersih. Hidup pakaian bersih, semua bersih, bersih diri dan semua bersih luar dan batin bersih. Jadi Allah suka kepada orang yang suka membersihkan diri. Jadi kita jadilah orang yang dicintai dengan 8 benda tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pasti akan menyintai kita. Bila kita berusaha untuk menjadi seorang yang dicintai Allah, maka Allah lebih-lebih lagi untuk menyintai kita atas apa usaha kita yang kita khabarkan kepada Allah dari sudut perbuatan kita. Allah Ta'ala alam. Saya itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsi-kongsikan. Maafkan saya kalau ada bahasa-bahasa yang tak sepatutnya saya gunakan untuk pada malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaanmu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini menjadi asbab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah pertolongan-Mu untuk memenangkan rakyat Palestin di sana, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah pertolongan yang tidak disangka-sangkakan kepada seluruh rakyat Palestin. Mudah-mudahan mereka beroleh kemenangan di sana, wahai Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.